sejahtera. Nama saya Rosia Ana Pupat Angah. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kepentingan kemahiran sosial pada kanak-kanak. Okey, yang pertama, pengenalan. Kemahiran sosial terhadap kanak-kanak ini dapat membantu kanak-kanak menjalinkan hubungan atau mengeratkan hubungan di antara sesama mereka. Yang kedua, kemahiran sosial terhadap kanak-kanak juga ialah proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, kemahiran bersosial juga melibatkan proses peniruan identifikasi, kemahiran bermain, perkembangan kognisi sosial, persahabatan dan hubungan rakan sebaya. Yang seterusnya kepentingan. Yang pertama, berkesan dan menjamin karakter kanak-kanak pada masa hadapan. Ramai amat penting dalam kemahiran sosial ini. Yang kedua, menerima didikan yang berkualiti dan tepat. Saya tepat dari semua aspek yang menerima rating positif dalam kepimpinan, populariti daya tarikan. Yang ketiga ataupun terakhir, bersedia menghargai. Saya menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Seterusnya, kaedah. Kaedah kemahiran sosial terhadap kanak-kanak ialah yang pertama, bermain. Bermain, berkongsi permainan dengan kawan-kawan. Yang kedua, persahabatan dan rakan sebaya. Berkawan dan merapatkan hubungan seperti contoh di prasekolah, taska dan tadika. Yang ketiga, tingkah laku kanak-kanak. Meniru atau mengikut tingkah laku kanak-kanak. Yang seterusnya adalah tentang teori tokoh-tokoh. Yang pertama ialah Sigmund Freud, 1973, menggalakkan pergaulan maksudnya antara seseorang individu dengan individu yang lain, seperti mengurangkan emosi bimbing dan dapat mengawal emosi daripada melepaskan tindakan yang satu dalam dunia khayalan dengan cara bermain. Seterusnya, Vygotsky, 1896 hingga 1994, meningkatkan kemahiran sosialisasi kanak-kanak dengan memahami individu lain dari segi kebolehan mewujudkan kemahiran berkomunikasi dengan cara bermain juga. Yang ketiga ataupun yang terakhir, Abraham Maslow, 1968, pembentukan konsep kendiri dan pergaulan sosial dipengaruhi oleh rakan sebaya dan sekiranya dipulaukan mereka merasa rendah diri dan kurang terlihat dan aktiviti berkumpulan. Seterusnya, akhir sekali ialah kesimpulan. Kanak-kanak haruslah dididik dengan baik dan diberi pendidikan yang baik. Selain itu, didikan tersebut harus diberi didikan seperti membentuk interaksi sosial seperti bermain bersama kawan, bertanya soalan dan yang lain-lain terhadap kalangan kanak-kanak. Di samping itu, ibu bapa juga harus memberi kasih sayang kepada kanak-kanak dan menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan kanak-kanak supaya kanak-kanak tidak akan mendapat kesan negatif daripada mereka. Seterusnya ialah guru juga boleh mendidik kanak-kanak semasa di bilik darjah dengan membuat pelajaran atau aktiviti berkenaan dengan kemahiran bersosial. Ini harus dipertengahkan kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak tidak dihindarlah, dipulaukan dan ingin bersenda daripada kawan-kawan. Sosial kepada kanak-kanak ni harus dibantras supaya mereka tidaklah terlampau mengikut seperti gejala negatif sosial. Tidak juga pada bermain, gejala sosial juga kalau diikutkan pada negatif, banyak benda-bendanya seperti gejala internet yang negatif, media sosial dan yang lain. Hanya itu sahaja daripada saya. Terima kasih.